Kerana dengan mendengar ini datang syarat yang ketiga, kata Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, iaitu al-fahmu, faham. Faham. Dalam kefahaman ini, dalam hadis yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala kata Nabi memberi cahaya kepada mereka-mereka yang mana mendengar perkataanku, menyampaikan seperti mana apa yang mereka dengari. Ada orang, kata Nabi, yang dia membawa kefahaman daripada hadis-hadisku, tetapi dia menyampaikan kepada orang yang tidak faham. Orang tu tak faham, tapi tak mau tanya, tak faham, duduk angguk-angguk, tapi tak faham pun. Tapi tuan-tuan semua faham, tak ada masalah. Tak faham pun. Dan ada juga kata Nabi SAW, kemungkinan orang yang menyampaikan kefahaman daripada hadis-hadisku, daripada agama ini, dia menyampaikan kepada orang yang lebih faham daripada dia. Mungkin tuan-tuan dan puan sekalian lebih faham daripada saya. Cik, tengok, aku tahu dah ni, aku dah faham dah ni, insya-Allah. Jadi ini menunjukkan penjelasan daripada Nabi SAW, ketidaksamaan. Maksudnya manusia ini, kefahaman dia ni pelbagai, bukan statik, bukan sama je faham. Kalau semua sama faham, semua jadi doktor lah. Kalau semua faham, semua jadi engineer, semua jadi ustaz. Tapi ustaz dia tak apa nak faham sikit bidang-bidang kedoktoran ni, jadi orang lebih jadi ustaz, dia jadi ustaz. Yang orang ni dia kurang sikit faham bab ni, jadi dia jadi beginilah manusia. Jadi tak faham ni merupakan satu perkara biasa. Sebab tu kita jelaskan kemarin, kewajipan untuk menuntut ilmu, untuk membebaskan diri kita daripada kejahilan, pergi kepada kefahaman, memahami agama ini. Sesungguhnya orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan bagi mereka, yufaqihu fid din, Allah akan fahamkan dia dengan agamanya. Jadi supaya faham. Masalah tak faham ni cukup banyak. Bahkan tak faham hadis Nabi SAW satu bencana bagi umat Islam. Bahkan menyelewengkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW untuk kepentingan peribadi tertentu dan sebagainya, ini juga masalah. Disalah faham. Sebagai satu contoh, saya bagi tuan-tuan dan puan sekalian. Kemarin ni saya dihubungi, ada orang daripada syarikat-syarikat tertentu lah, tak perlu saya sebut, syarikat minyak. Jadi dia kata dia orang dapat satu projek di Iraq, dekat dengan Sungai Furat. Sungai Furat kan Nabi SAW jelaskan di akhir zaman dalam hadis yang sahih, jelas di akhir zaman akan berlaku perebutan emas, akan muncul bukit daripada emas, jabalun min zahab, bukit daripada emas, yang mana manusia saling berbunuh-bunuhan merebut emas tersebut. Masing-masing mengaku, ini bukit aku, dibunuh, ini bukit aku, dibunuh, ini bukit aku, dan seterusnya. Maka dia orang ni kata, bila baca hadis ni, ada sebahagian takwilan mengatakan bahawasanya yang diertikan dengan emas itu adalah emas hitam, iaitu minyak. Maka dia orang tak mau pergi, tolak bang, kami tak mau pergi. Sebab apa? Sebab ini Nabi kata dia lah. Jadi bagaimana sikap kita dalam berinteraksi dengan hadis-hadis seperti ini? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu mungkin satu takwilan, mungkin satu kefahaman, mungkin benar dan juga mungkin tidak benar. Pertama sekali, sebagai manusia, sebagai umat Islam yang nak berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi, apabila Nabi membicarakan tentang perkara ghaib, benda ghaib, la ya'lamul ghaiba illallah, tidaklah mengetahui perkara-perkara yang ghaib itu melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita. Kita tak tahu perkara ghaib. Bahkan Nabi SAW sendiri, bukan semua perkara ghaib Allah Subhanahu wa ta'ala beritakan kepada Nabi SAW. Tak. Jadi oleh kerana ia perkara ghaib, maka jangan sama sekali kita takwil sewenang-wenangnya, dan lebih mempercayai takwilan kita daripada
perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara zahir. Nabi kata bukit daripada emas. Berimanlah kita bukit daripada emas. Cukup. Hak tu dulu. Hak yang orang nak kata, oh ini emas ni maksud dia minyak lah dan sebagainya. Wallahu a'lam. Yang tu mungkin benar, mungkin salah. Adapun perkataan Nabi yang pasti adalah bukit daripada emas. Jadi saya kata dekat dia, kalau tuan tak mau pergi, bagi saya pergi tak apa. Saya cukup mau pergi.